jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi, barisan ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, mukminin mukminat, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah kita bincang berkaitan dengan fiqh kekeluargaan ataupun fiqhul usrah, ya, fiqh keluarga. Dan insya-Allah pada pagi ini kita sambung pada pensyariatan hak-hak anak dan hak-hak ibu bapa. Cuma saya nak recap sikit je. Sebelum ni kita ada sebut tentang pensyariatan hak suami isteri dan tanggungjawab kedua-duanya. Apa tanggungjawab suami terhadap isteri? Yang pertama, mas kahwin. Yang kedua, nafkah. Dan yang ketiga, pergaulan yang baik. Itu tanggungjawab suami terhadap isteri. Tiga ni lah, ya. Kemudian tanggungjawab isteri terhadap suami. Apa tanggungjawab isteri terhadap suami? Yang pertama, taat dalam perkara yang bukan maksiat. Yang kedua, tidak membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam rumahnya tanpa keizinan dan keredaan suaminya. Dan yang ketiga, isteri wajib menjaga kemuliaan maruah dan juga harta suami. Itu kita kata tiga perkara yang wajib bagi suami dan tiga perkara wajib bagi isteri. Baik tuan-tuan, kita tengok pula pada pagi ini tanggungjawab ibu bapa terhadap anak. Ya. Tadi suami isteri, isteri suami, ya. Yang ini tanggungjawab ibu bapa pula terhadap anak, yang mana dah ada anak. Ini tanggungjawab disebut kat sini. Yang pertama iaitu nafkah. Nah, ini berdasarkan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Shadaqallahul azim. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kamu untukmu, maka berikanlah kepada mereka ujurahun, maknanya upahnya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala telah mewajibkan bapa memberi upah kepada ibu yang menyusukan anaknya, dan itu merupakan nafkah terhadap anak tersebut. Upah yang diberikan kepada ibu yang menyusukan adalah merupakan nafkah bapa kepada anak. Maknanya tuan-tuan, mungkin kita jarang buat benda ni, bagi upah. Tapi bagi nafkah kepada anak tu wajib atas seorang ayah.
Cuma kita jarang praktis kita bagi upah kepada ibu yang menyusu. Tapi kalau ikutkan sebab tu kita kena faham, bila mana ada anak yang baru dilahirkan yang perlu menyusu, isteri tadi kalau dia tak menyusu, contohnya dia tak nak menyusu anak tu, maka kalau ikutkan tak berdosalah pada ibu, sebab tanggungjawab bagi nafkah pada anak tu atas bapa. Tapi atas, kita kata, uruf ataupun kebiasaannya si isteri kita dah bagi susu ibunya, dan biasanya orang perempuan ni mesti nak susu anak dia sendiri. Maksudnya suami tadi boleh menghalang isterinya untuk memberi susu kepada anaknya kalau isterinya itu mungkin kita kata susu dia tak elok, ataupun maknanya ialah mungkin isteri ni ada penyakit yang menyebabkan susu ibu tu tidak sihat untuk si anak, maka bapa boleh menghalang dan tak dosa. Sebab apa? Sebab yang wajib nafkah ni si ayah tadi. Jadi ayah tadi kena cari ibu susu. Maksudnya ayah tu kena cari lah siapa. Contohnya kalau sama juga kalau isteri tadi dia tak nak menyusu anak, maka suami wajib atas suami mencari ibu susunya. Sebab apa? Bila ibu susu dibagi upah. Sebab tu di zaman Nabi, di zaman Nabi ada ibu susu kan, Nabi pun ada ibu susu kan. Sebab pada zaman itu antara mereka mendapatkan upah dengan cara menjadi ibu susu. Yang perempuan yang belum menikah, tapi dia orang mungkinlah ada sebahagian mengatakan ada makanan-makanan jenis herba-herba ni yang boleh menjadikan seorang wanita tu ada susu. Jadi dia ambil upah. Dan isteri tadi ataupun ibu tadi itu dia boleh meminta upah daripada suaminya. Okey bang, saya menyusukan anak ni, ya maka saya nak upahnya. Kalau ikut ayat ni boleh lah. Cuma kita ni tuan-tuan dalam hidup berkeluarga ni, ya, orang kata perlu bertimbang rasa lah. Walaupun boleh, tapi bertimbang rasa, sebab itu anak-anak kita juga. Walaupun wajib atas bapa yang bagi nafkah, tapi hak tu anak kita. So kalau kita bagi susu tanpa upah, kan kita dapat pahala? Dapatlah pahala. Sebab nafkah yang wajib atas isteri yang wajib, dan macam kita bincang sebelum ni, iaitu 3 benda. Nafkah, makan minum, pakaian, tempat tinggal. Makan minum sehari 2 kali. Ikutlah saiz isteri macam mana. Kalau isteri tu hak jenis kuat melantak, maka ikut. Kalau jadi tengok sampai dia kenyang. Kalau isterinya jenis tak kuat makan, okey, orang kata montonglah suami tu kan, kurang sikit. Kalau isteri dia jenis orang Afrika ni, jenis makan, ataupun mungkin mak saleh yang dia tak makan nasi, dia makan roti, maka wajib bagi nafkah dia makan roti, makanan dia lah. Yang kedua, tempat tinggal, pakaian, setahun 2 pasang, lengkap atas ke bawah, ya. Kemudian yang ketiga, tempat tinggal, ikut kemampuan suami. Dan sekarang ni nafkah kepada anak pula, bila anak atas bapaknya lah. Dalam dalam Islam, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk berlaku adil dan ihsan. Buat ihsan, bertimbang rasa. So, sebab tu kadang-kadang, contohnya kalau isteri, memang tanggungjawab bagi makan ni suami, isteri tadi yang wajib bagi nafkah makan ni suami, kan? Suami kena menyediakan makan minum, sama ada suami tu nak masak ke, suami tu beli ke, ataupun isteri masak, suami belikan barang dapur ke. Jadi tengok benda tu subjektif.
Tapi yang penting isteri tu boleh makan. Sama ada nak order ke, orang gaji masak ke, maka wajiblah atas suami tu bayar orang gaji. Tapi uruf kita, budaya kita, kebiasaannya orang perempuan yang masak. Kan tak wajib masak orang perempuan tadi kan, tetapi itu atas dasar ihsan. Ihsan ya. Kalau suami kata yang tolong masak kan, isteri ihsan tadi kan, atas dasar sebab suami dah bagi tempat tinggal, dah bagi pakaian, bahkan suami bagi lebih daripada. Kalau ikut kira-kira je tuan-tuan, suami tadi wajib bagi makan sehari 2 kali je, tapi isteri mungkin makan 4-5 kali sehari. Kita bagi juga. Itu ihsan suami atas isteri. Kalau ikutkan suami tadi boleh kan, saya bagi pagi 2 kali je, petang, tengah hari dengan malam. Pagi saya tak nak bagi. Oh, berkiranya bukan berkira sebab yang wajib itu 2 je. Tapi suami berkira, dia tak kira, bagi saat petang pun dia beli juga makanan. Itu ihsan suami kepada isteri. Takkan benda tu nak kira juga tak? Tempat tinggal, kalau ikutkan suami tadi mungkin rumah kecil je, tapi suami ni ihsan, dia tengok nak bagi selesa pada isteri, dia beli rumah besar sikit. Ihsan ya. Mungkin suami dia bagi kereta pula pada isteri dia, tak wajib kepada suami. Sebab isterinya bekerja kan, dia pun kesian kat isteri dia, dia beli satu kereta, tak kisahlah kereta. Itu ihsan suami. Habis tu kalau masak ni kan biasanya isteri masak, maka ihsan pula isteri kepada suami. Ya. Maknanya itu Islam ni walaupun adil, tapi dalam masa sama Islam suruh juga kita bersifat ihsan. Sama dalam bab kita bagi menyusu pada anak ni, ihsan ibu tadi kepada anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang kedua, tanggungjawab ibu bapa terhadap anak, memberi pendidikan dan pengajaran yang terbaik dalam hal ibadat dan akhlak. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Addibu awladakum ala salasi khisal, hubbi nabiyyikum wa ali baitihi wa qiraatil Quran." Riwayat Ad-Dailami. Didiklah anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama, cintakan Nabi kamu. Yang kedua, cintakan keluarga Nabi kamu. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran. So ini tanggungjawab ibu bapa terhadap anaknya, iaitu memberi didikan yang terbaik kepada anak. Sebab tu tuan-tuan ya, dalam Islam ini disebut dalam satu syair Arab, al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'rad. Ibu sebagai madrasah jika kamu sediakannya. Kamu sediakan umat yang menjadi generasi yang terbaik. Sekarang ni setengah ibu bapa dia menganggap pendidikan ni ialah letak tanggungjawab kepada sekolah ataupun cikgu-cikgu. Salah tu. Sebenarnya pendidikan ni bermula daripada rumah. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak, bukan tanggungjawab cikgu. Tanggungjawab ibu bapa dulu bagi pendidikan pada anak-anak. Sebab anak-anak dia bermula di rumah. Sedari mana? Semula daripada dia dah boleh kenal dunia, dia boleh bercakap, waktu tu dia belajar lah. Dia belajar, dia tengok macam mana mak dia, apa yang mak dia buat di rumah, apa yang ayah dia cakap, apa PL mak ayah dia, dia dah belajar dari situ. Oleh kerana itu, ibu bapa lah guru pertama kepada anak-anak kita, bukan cikgu tadika tu. So kalau kita daripada rumah kita mengaji Quran selalu, cakap baik-baik, itulah pendidikan kepada anak-anak kita.
Ibu adalah madrasah dalam syair ni katakan. Tapi bapa ni tadi, kalau ibu itu madrasah, bapaknya pula lah mudirnya kan. Bapa lah guru besarnya. So dua-dua memainkan peranan. Oleh kerana itu, kalau lah ibu bapa yang tak pandai baca Quran, kan? Tapi seboleh-bolehnya kitalah guru pertama yang mengajar Al-Quran kepada anak-anak kita. Tak kisah mula-mula dengan alif bata. At least alif bata. Jangan hantar kat orang lain dulu. Kita yang mengajar je Quran. Alif bata kan. Dia kenal huruf hijaiyah tu pun kira okey dah. Sebab dia kenal huruf itu melalui ba dengan ayah dia. Kalau kita terus hantar pada guru, ustazah ataupun ustaz mengajar anak kita mengenalnya huruf alif bata ni daripada orang lain, maka malanglah ibu bapa tu. Sepatutnya ibu bapa yang mengenalkan anak-anak dengan Al-Quran. Kalau lah tak pandai sekalipun, tak alif bata tak boleh mengajar kan. A, I, U. Selebihnya awak tak reti dah, hantarlah kat cikgu kan. Paling tidak kitalah guru pertama Al-Quran kepada anak-anak kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, hadis rawahul Bukhari wa Muslim, kullukum ra'in famas'ulun ar-ra'iyati fal amir alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Ingatlah, kamu semua adalah penjaga yang dipertanggungjawabkan terhadap jagaan kamu. Pemerintah ialah penjaga yang dipertanggungjawabkan terhadap rakyatnya. Seorang lelaki ialah penjaga ahli keluarganya yang dipertanggungjawabkan terhadap mereka. Seorang wanita pula adalah penjaga rumah tangga suami dan anak-anaknya yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Seorang hamba ialah penjaga harta tuannya yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya. Ingatlah, kamu semua ialah penjaga yang dipertanggungjawabkan terhadap jagaan kamu. Seorang lelaki ataupun seorang ayah, dia adalah penjaga keluarganya. Yang wanita ataupun isteri, penjaga rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan akan dipersoalkan tanggungjawab tersebut. Oleh kerana itu, ibu bapa ni bertanggungjawab dalam memberi didikan kepada anak-anak. Biasanya, tengoklah tuan-tuan ya, kalau macam saya ni, kita sibuk kan, kadang tak menentu waktu di rumah. Isteri saya dia guru sekolah. So banyak bab pendidikan ni isteri saya yang banyak cover lah ya? Sebab dia cikgu dan dia lebih faham silibus pendidikan ni. So banyak dia lah, saya bantu-bantu lah ya? Itu kita kata pandai-pandai lah ya, atas budi bicara, bincang baik-baik. Kalau kita kadang-kadang tuan kan lari silibus pendidikan, kadang kita pun tak faham juga kan, dia advance lah ni kan. Kadang-kadang ada setengah tu bahasa Arab, mak ayah tak pandai bahasa Arab. Jadi ibu bapa ni kalau tak rasa perlu tuition lah, atau tuition, tengok apa keperluan pendidikan kepada anak-anak kita ya? Paling basic 3 benda tadi tu. Itu yang disarankan Nabi. Pendidikannya apa? Kenal Nabi, kenal ahli keluarga Nabi, ahli bait, termasuklah sahabat-sahabat Nabi, dan Quran. Sebab ini hadis Nabi. Pada saya 3 benda ni wajib untuk kita ajar kepada anak kita. Kenal Nabi, cintakan Nabi, ya, kenalkan mereka tentang sahabat-sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi, dan Quran. 3 benda ni insya-Allah kalau kita terapkan dalam diri anak kita, ya, dia kenal Nabinya betul-betul, dia sayang Nabinya, dia sayang sahabat-sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan disayangkan Quran, insya-Allah kalau anak ni tuan-tuan hantarlah ke mana pun,
Waktu dia dah besar kan, kita hantar mengaji kat Australia ke, dekat UK ke, dekat negara Jepun ke, negara Jordan ke, whatever negara pun, insya-Allah anak tu anak yang soleh. Sebab dia nak buat maksiat, dia takut. Sebab dia kenal Nabi dia. Duduk di tempat yang negara yang banyak maksiat, contoh kan. Kalau dia tak kuat iman, maka dia akan terpengaruh dengan budaya. Tapi kalau kita terangkan anak kita, Nabi ini bawa perjuangannya susah untuk bawa Islam, ya. Sekarang ni banyak ibu bapa dia kenalkan Nabi je, dia tak jadikan anak tu sayang kat Nabi. Hanya bagi tahu Nabi kita Nabi Muhammad. Ini sahabat. Hanya surface je. Dia tak sampai hobi tu. Nabi kata cinta kan, bukan ajar supaya kenal je. Kenal ni tak cukup. Sebab kenal, banyak orang kenal Nabi tapi tak sayang Nabi. Itu yang dia buat maksiat. Sebab tak cinta. Yang Nabi sebut ni cinta. Bila cinta ni, cinta macam mana kita cinta kat Nabi kita? Macam mana kita cinta kat isteri kita, cinta kat orang? Sungguh-sungguh. Bila isteri sayang kat isteri, cinta kat isteri, isteri sakit kita hantar hospital. Bila dia sakit kita pun tak sonok. Dah. Sama lah cinta Nabi tadi. Bila kita nak buat maksiat, kita teringat Nabi ni payahnya nak bawa Islam. Duk bayangkan nak berzina ni, kalau Nabi tahulah aku buat benda ni, apa perasaan Nabi? Maka anak tu takkan jadi buat maksiat. Walaupun dia duduk negara yang banyak maksiat sekali pun. Macam saya pernah pergi Melbourne kan, jumpa student di sana, di Australia. Dia kata dekat sini Ustaz, Isnin sampai Jumaat malam mati. Dia style dekat sana di tahun 2013 dulu, sekarang saya tak tahulah. Ya, mungkin budaya dia macam tu. Hari Isnin Jumaat semua student ke, orang bekerja ke, bandar mati malam. Sampai berapa 7-8 habis, kedai semua tutup lah. Tapi satu Ahad, meriah sampai ke pagi. Sebab apa? Trend mereka ni dekat sini, budaya dia hari Isnin sampai Jumaat, hari untuk sekolah, bekerja. Tapi satu Ahad mereka enjoy. Yang student pergi kelab malam kan, pergi kelab malam meriah apa semua. Masuk student pun pergi juga, enjoy. Dia kata kalau kami tak kuat Ustaz, kami juga akan ikut macam mereka juga. Tapi kerana teringatkan Nabi, teringatkan ni benda ni tak boleh, maka tak pergilah kita. Kalau ikutkan pengaruh tu kuat tu, sebab tu kawan-kawan semua ni. Kalau anak tu tak kenal, tak cinta Nabi, saya ingat dia pun pergi jugalah kelab malam. Itu penting tiga benda ni. Cinta bukan hanya kenal saja. Ni setengahnya minta maaf lah kan. Setengah tu kenal pun tidak. Nama isteri Nabi, nama Nabi Muhammad, kadang-kadang bapa dengan tok pun dia tukar. Siapa nama ayah Nabi? Abdul Muttalib. Toknya Muhammad Abdullah, pun dah tertukar pula. Abdul Muttalib dengan Abu Talib kadang dah tahu tu. Ya, Nabi wafat umur berapa pun tak tahu. Isteri Nabi pun tak tahu. Ada dulu ada rancangan apa dah yang pusing-pusing, yang roda-roda pusing-pusing apa benda tak. Yang ada talian hayat lama dulu kan. Saya ingat ada satu episod tu soalan dia kan. Yang peserta program ni orang Melayu, orang Islam kita. Soalan dia, berapakah umur Nabi ketika wafat? Keluar soalan tu. Kawan tu menggagau tak tahu. Tak tahu dia. Keluar jawapan, ada 63 tahun, dia tak pasti. Gamaknya nervous ikut kan. Tak apa lah kan. Bila nervous semua benda hilang. Boleh guna talian hayat. Saya gunakan talian hayat. Talian. Dia pun telefon kawan ni. Nak tanya ni, Nabi Muhammad ni wafat umur berapa? Kawan dia pun tak tahu juga. Tak guna betul talian hayat. Talian hayat pun tak boleh pakai juga. Aku pun tak pastilah. Nampak no teruknya. Macam mana tu? Allahumma salli ala Muhammad. Baik hadirin sekalian ya, maka berdosalah pada ibu bapa yang tidak memberikan didikan. Banyak tanggungjawab ibu bapa kepada anak. Bila ibu bapa tidak mengenalkan nabinya, tidak mencintakan, tidak sampai memberikan cinta kepada anak-anak terhadap nabi mereka,
berdosalah pada ibu bapanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat At-Tirmizi, "Ma nahala walidun waladan min nahlin afdalu min adabin hasanin." Tidak ada sesuatu adab yang telah diberi oleh seorang bapa kepada anaknya lebih baik daripada pendidikan yang terpuji. Ya? Masya Allah. Sebab tu saya teringat Prof. Muhayya, dia pernah sebut, dia kata, tuan-tuan dan puan, balik rumah nanti kita tengok apa yang ada di rumah kita. Tengok dekat, biasa di rumah kita ni ada coffee table, kan? Tengok bawah coffee table ni ada buku apa. Ada setengah rumah mungkin ada rak buku, ada setengah rumah ada mini library. Tengok buku apa yang banyak dalam rumah kita. Kalau banyaknya buku-buku hak jenis-jenis mangga, mempelam, kan dah ni tak ada dah mangga kan, tapi dulu-dulu kan buku mangga lah, RTV lah. Zaman lah ni anak kita pun tak tahu buku-buku tu. Cuma sekarang ni dia modern lagi kan, sebab semuanya dalam handphone. Dulu kita jenis pegang buku, jadi ada hak mangga lah, RTV. Kalau banyak jenis buku macam tu, katanya anak yang bakal lahir daripada rumah kita, anak yang spesies mangga tu jugalah. Betul juga tu. Kalau rumah kita banyak buku-buku perubatan, sebab tu mak ayahnya doktor, bukunya banyak buku apa pasal perubatan. Jadi insya-Allah anak yang lahir daripada rumah kita tu anak yang bakal menjadi doktor juga. Kalau di rumah kita banyak buku-buku agama, sebab mak ayahnya rajin beli buku agama. Kan zaman dulu waktu Telaga Biru selalu keluar buku apa, The Solusi lah kan? Jadi banyak buku, setiap bulan keluar. Jadi buku tu selalu tengok. Maka menjadi anak selalu nampak buku-buku ni, maka insya-Allah anak yang lahir pun yang lebih kurang solusi. Maknanya anak yang jenis faham agama. So tengok macam mana acuan. Sebab apa? Sekolah mula-mula di rumah, bukan di sekolah tu. Sekolah di tadika tu nombor 2, 3 dah di rumah. Kalau mak ayah jenis tak solat, itulah pendidikan yang kita bagi pada anak kita. Anak pun tak solat. Tu kadang-kadang dia jadi konflik. Di rumah mak ayah tak solat, sampai di sekolah ustazah kata solat, ustazah duk push solat. Sampai di rumah tak ada. Sebab itulah sekolah pertama, sampai di rumah tak ada solat. Jadi anak dia confuse, solat ni wajib ke tak wajib? Ustazah kata wajib, tapi mak ayah nampaknya tak wajib je. Jadi dia akan lebih ikut mak ayah dia, sebab dia kenal dulu mak ayah daripada cikgu dia. Pergi sekolah elok tutup aurat, tapi balik rumah mak ayah tak jaga aurat. Jadi anak ni confuse. Sebab contoh teladan dia tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang itulah sedih juga kan, sebab guru ustazah di sekolah ni jenuhlah push anak murid dia supaya jaga ni. Tapi mak ayah tak lepas. Dia lepas, mak ayah ni lepas je kat ustazah, guru-guru kat sekolah lepas kan. Dia hilanglah benda tu, dia sekejap dia takkan kekal. Sebab pendidikan tu daripada mak ayah dia tu. Ini saya cakap tu saya lah ya, bagi bapa. Nabi juga bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Hendaklah kamu muliakan anak-anak kamu dan didiklah mereka dengan adab yang baik, yakni adab yang terpuji. Riwayat Ibnu Majah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu tanggungjawab ibu bapa kepada anak disebut dalam kitab ni. Nafkah lah, dua nafkah dan bagi pendidikan ataupun pengajaran yang baik kepada anak-anak. Tengok pula tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Anak pun ada tanggungjawab juga terhadap ibu bapanya. Yang pertama, taat kepada ibu bapa dalam perkara yang bukan maksiat dan berbuat baik kepada keduanya. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Subhanallah. Itu ayat 23-24 surah Al-Isra. Dalam ayat 23 Allah bagi tahu ada dua akhlak. Akhlak dengan Allah, yang kedua akhlak dengan ibu bapa. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Ini akhlak kita dengan Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Itu akhlak dengan ibu bapa. Maknanya anak terhadap ibu bapanya. Apa kata Allah? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah seorang daripadanya sudah sampai usia tua ataupun kedua-duanya. Kenapa tak sebut waktu muda? Adakah waktu muda tak payah buat baik pada mak ayah? Bukan, sebab waktu muda kan, waktu ayah tu muda, biasanya anak tu kecil. Macam saya, berapa umur saya? Rahsia 30-an. Anak saya hak sunung baru 10 tahun. Yang kedua 8, yang ketiga 6 tahun. Kira kecil lagi lah tu, belum balik lagi ya. Sekarang ni anak saya 6 tahun. Kalau dia marah saya kecil hati tak? Tak kecil hati. Dia marah saya. Ataupun anak kecil tu saya ngacau, dia cubit saya, dia pukul saya. Saya marah tak? Tak marah, dan saya tak ambil hati pun. Sebab budak tu kecil lagi. Sebab tu Allah tak kata waktu ibu tu muda. Bila sampai usia tua. Sebab bila tua, anak tu dah besar, dah cukup umur. Umur kita dah 50, anak dah 20 tahun. Waktu tu agak-agak kalau anak umur 20 tahun, 30 tahun marah kita kecil hati tak? Kecil hati lah. Tapi waktu dia kecil, kita tak kecil hati. Sebab kita waktu tu muda, anak kecil lagi. Anak kita tengking kita waktu umur dia 5 tahun, dia marah-marah kita. Kita tak ambil hati. Tapi bila anak dah balik, dia dah besar, kita sudah tua. Bila sudah tua, kita akan makan hati. Kalau anak tu herdik kita, marah kita dan sebagainya. Orang kata waktu usia tua, makin tua makin sensitif kan. Makin sensitif. Sebab apa? Kita makin tua, kita dah jadi macam kebudak-budakan kan. Orang tua makin lama dia makin sensitif. Jadi tuan-tuan, Allah kata tanggungjawab anak ni kepada ibu bapa, iaitu tidak boleh berkata uff. Tak boleh kata uff. Uff ini maksudnya benda yang kotor dari segi bahasa. Benda yang kotor, benda yang jijik dari segi bahasa. Dalam tafsir kata uffin iaitu terjemahan ke itu uff. Tak boleh, kerana itu merupakan derhaka kepada ibu bapa. Dan bukan saja, sebenarnya termasuk juga, bukan sama ada aja, dia tak kata saja pun dah derhaka. Termasuk juga bukan perkataan. Contohnya jelingan mata. Tak cakap pun, tak kata tapi tengok maknya dengan pandangan yang benci, ataupun perbuatan nampak memalingkan tubuh badan. Bila mak cakap dia paling tubuh masam muka, itu pun termasuk uff juga. Sebab perkara itu kotor dan dia mengecewakan ibu bapa. Termasuk juga perkataan yang lebih daripada itu. Kalau lepas tu dia kata mak ni tak guna, masuk juga uff. Kemudian tidak boleh membentak keduanya, wala tanharhuma. Maksudnya kalau cakap pun tak boleh, lagi keras daripada itu, wala tanharhuma maksud lagi keras. Membentak, mengherdik. Dalam Quran tu tak sebut memukul Tapi sebenarnya kalau pun tak boleh, pukul lagi tak boleh.
maka tak perlu Allah sebut tentang memukul. Tapi ada tak anak pukul mak ayah? Ada. Dosa dan derhaka lah ya, anak-anak terhadap ibu bapanya. Allah SWT. Dan Allah perintah apa? Wa qul lahuma qawlan karima. Cakap yang baik-baik. Kata-kata yang mulia, kata-kata yang menyenangkan ibu bapanya. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan diri kamu di hadapan keduanya dan juga berdoa kepada orang tuanya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kita tulis doa lalu tu betul tu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah perintah Allah. Sebab tu rendahkan diri kamu kepada keduanya. Maksudnya bukan rendah menunduk, bukan. Tapi maksudnya kalau anak tu hak jenis educated punya orang, profesor, bapaknya, maknya mengaji SPM pun tak habis. Dari segi pendidikan, level education, mak ayah ni tak cerdik sangat lah. Orang kampung dulu kan, jenis Nuri kata macam mak saya mengaji sampai darjah berapa je, kata 1, 2 betul berhenti dah. Susah dulu kan, betul kerja Nuri kata. Dari segi pendidikannya tak sampai tinggi lah. So maksudnya dari segi level thinking dia, cara bercakap dia tak sama dengan ibu bapa yang educated. Anak-anak cerdik, mak ayah hantar mengaji sampai jadi profesor. Oh Masya Allah. Tapi wajib terhadap anak yang dah profesor ni, depan mak ayah dia macam orang yang tak tahu kan? Walaupun cakap dengan mak dia kan, macam dia ni budak yang tak reti. Padahal anak tu cerdik tu. Depan mak ayah jangan kata, alamak aku tahu dah, aku mengaji tinggi-tinggi. Itu termasuk perbuatan yang menderhaka pada ibu bapa dia. Sebab Allah kata waqfid lahum, rendahkan diri kamu. Walaupun kita pandai, depan mak ayah kena macam budak tak reti. Ya? Barulah namanya anak soleh. Padahal anak tu Masya Allah orang hebat. Tapi depan mak ayah dia seperti budak kecil yang tak tahu apa-apa. Itu namanya anak soleh. Ya? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu juga firman Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Okey, yang kedua, tanggungjawab anak kepada ibu bapanya. Yang pertama tadi, taat dalam perkara yang bukan maksiat. Kalau mak ayah suruh buat maksiat, tak wajib dah ikut. Mak nak kamu pergilah zina, tak boleh lah ya, sebab perbuatan tu perkara yang maksiat. Kamu pergilah dating, mak suka dah, bawa balik boyfriend. Ada tak mak ini? Ada kan? Kamu pergi mana tu? Keluar mak kan dengan boyfriend. Naik motor elok-elok ya, peluk dia kuatkan jantung. Suruh peluk kat tu. Allah. Orang anak dia lagilah seronok lah. Lagilah seronok anak tu, dah mak ayah bagi green light. Kalau anak soleh itu sepatutnya tak payah taat pun. Tapi nak buat macam mana kan? Sebab daripada kecil pun mak ayahnya didik macam tu. Kemudian yang kedua, memberi nafkah sekiranya mampu kepada ibu bapa yang fakir. Ya. Hal ini berdasarkan hadis, dalam hadis riwayat Abu Daud, inna min atyabi ma akala rajul min kasbihi wa waladihi min kasbihi. Sebaik-baik makanan seseorang adalah daripada usahanya sendiri, dan anaknya itu adalah daripada usahanya. Maka hadis ini menunjukkan anak itu wajib memberikan nafkah kepada ibu bapanya kalau ibu bapanya fakir. Hadis yang lain, anta wa maluka liwalidika inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Kamu dan harta kamu adalah milik ibu bapa kamu, dan sesungguhnya anak-anak kamu adalah sebaik-baik usaha kamu. Justru makanlah daripada hasil usaha mereka. Fakulu min kasbi auladikum. Itu dalilnya. Makanlah daripada hasil usaha anak-anak kamu. Dalam hal ini terdapat banyak lagi hukum yang berkaitan dengan penyusunan kehidupan berkeluarga. Okay. Tuan-tuan dan hadirin sekalian, sebab tu kalau kita tengok dalam bab nafkah ni, yang ringkas dia sebelum kita berhenti ni, nafkah ini ada 5 jenis nafkah. Yang pertama, nafkah seseorang kepada dirinya sendiri. Kalau budak kecil dia tak pandai, maka dia tak wajib lagi. So kita yang dah dewasa, kalau kita dah remaja dewasa, kita wajib nafkah diri sendiri dulu.
Kalau kita tak boleh mampu, sebab tu orang nak berkahwin, dia kena mampu diri dia dan mampu untuk bagi pada isteri dia. Kalau dia tak mampu nak bagi pada isteri dia, jangan kahwin. Sebab dia mampu untuk diri dia sendiri saja. Okay? Sebab tu nombor satu, nafkah seseorang kepada diri dia sendiri. Yang kedua, nafkah furu' kepada usul. Furu' pada usul maknanya anak kepada bapa. Furu' ni bawah, cabang-cabang. Usul ni atas. Maknanya anak kepada yang di atas. Nafkah anak kepada ibu bapa. Yang ketiga namanya nafkah usul kepada furu'. Nafkah bapa kepada anak. Sebab bapa atas, furu' bawah. So nafkah usul kepada furu', bapa kepada anak yang di bawah, ya. Kemudian yang keempat, nafkah suami kepada isteri. Yang kelima, nafkah yang lain. Maknanya kepada ahli keluarga, itu yang lain, ya. Sekarang ni nafkah nafkah tadi dia punya turutan dia, diri sendiri, kemudian contohnya anak, ya, anak kita sebut ini nafkah anak kepada bapa. So kalau anak ni tadi, kalau mak ayahnya fakir, sekarang ni kalau saya dah kahwin, saya dah anak, maka wajib atas saya nafkah kepada isteri dan anak saya. Okey, kemudian seterusnya siapa? Nafkah kepada ibu kalau ibu itu fakir. Lepas tu yang kelima baru pergi kepada, minta maaf, nombor satu diri sendiri, nombor dua kepada isteri saya, yang ketiga anak, yang keempat ya betul, ibu yang miskin, fakir. Yang kelima bapa yang fakir. Yang keenam anak yang sudah dewasa tapi dia fakir. Yang ketujuh baru pergi yang seterusnya. So dalam turutan tu, selepas anak, mak, kalau mak itu fakir. Contoh saya, isteri saya, anak saya. Okay, anak masih kecil kan, so wajib atas saya. Lepas tu kalau mak saya dia tak fakir, mak saya dia ada pencen, dia ada pencen ayah, arwah ayah. Lepas tu mak ni ada hasil sawit. Jadi mak kita ni tak fakir lah, dia tak, dan tak miskin. Jadi tak wajib atas saya bagi nafkah pada mak saya. Melainkan kalau mak saya memang tak ada semua pendapatan apa-apa, wajib saya bagi nafkah pada mak saya. Ya. Lepas tu baru bagi bapak. Sebab bapak ni biasa dia ada duit dia sendiri. Tapi kalau bapak tu fakir, baru pergi pada bapak pula. So bapak kita pun fakir, kita pun kewajib atas anak bagi nafkah pada bapak. Lepas tu pergi pada anak yang sudah dewasa. Anak dah dewasa, dah umur 18-20, sepatutnya dia dah boleh cari duit sendiri. Tapi disebabkan anak kita ni, contohnya anak ni OKU, dia tak boleh jaga diri dia, termasuk anak tu fakir. Ataupun anak tu sakit, dia terlantar, maka wajib saya bagi nafkah pada anak saya. Sebab dia dikategorikan sebagai fakir. Tapi kalau anak tu dah 25, malas nak kerja, melengkok aja kerjanya, tak wajib atas bapak bagi nafkah pada anak tu. Sebab dia boleh cari kerja dia sendiri. Bapak abah tak mau bagi kat kamu makan, pandailah kamu, tak berdosa pada bapak. Sebab apa? Tak wajib dah pada si ayah. Mereka anak tu dia terlantar ke, dia OKU ke, tu masih tanggungjawab kita. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, ada soalan ke? Anak bawa balik kawan ke rumah kita, perlu tak dia minta izin kepada ayah dia? Dia perlu minta izin. Sebab apa-apa yang dibuat oleh anak ni tadi mestilah dengan keizinan ibu bapanya, ya? Termasuklah dalam masih umpah oleh Umar. Jadi dia kena bagi tahu. Melainkan kalau bapa dia tadi dia sudah maklum, kan? Contohnya kalau dia bagi keizinan kali pertama, abah, kalau kita bawa balik kawan kita balik rumah, boleh tak ayah? Boleh. Lepas tu ayah kata, tak apalah, lepas ni nak datang bawa-bawa je lah. Maksud secara umum, ayah tu dah bagi keizinan dah. Kita kena didik lah anak kita macam tu. Kena bagi tahu dia, siapa bawa balik orang, bagi tahu, minta izin dulu.
Itu adab anak kepada ibu bapanya. Malaikat kita dah bagi secara umum, tak apa, bawa aja kan. Itu umumnya kita faham, keizinan tu secara umum boleh. Tapi kalau tengoklah kawan, kalau boleh kawan bawa kawan yang bukan boyfriend ke apa, itu sepatutnya dosa kan. Walaupun bapak yang bagi keizinan, abah nak bawa balik boyfriend boleh, bapak dia bagi, itu namanya bapak tak guna. Kan? Itu haram. Bapaknya bagi sokong dan haram, berdosa. Anak dosa, bapak pun dosa. Bahkan bapak 2 kali ganda dosanya, sebab menyarankan anak dia buat maksiat dan bapak redha dengan maksiat dengan anak dia. 2 kali ganda dosa. Jadi tengoklah kawan tu kan. Oleh kerana itu kita sendiri yang kena didik anak kita supaya apa pun dia buat, pastikan dia minta izin, sebab itu adab dengan mak ayah dia. Kena minta izin dengan mak ayah. Sebab itu rumah mak ayah kita kan. Kalau tidak, kalau anak tak minta izin pada mak ayah, dia seperti apa, kita kata tidak beradab dengan mak ayah, seolah-olah dia menderhaka pada mak ayah dia kerana buat perkara yang ialah dia tidak hormat lah. Anak tadi kan wakhfid lahuma, dia kena merendahkan diri depan mak ayah dia. Maksudnya dia kena beradab dalam tindak tanduk dia. Kalau dia bawa balik tanpa meminta izin, itu kan tidak beradab. Dia termasuk dalam ayat wakhfid lahuma, kena merendahkan diri depan mak ayah. Wallahu a'lam. Ya. Itulah masalah kan. Kita ni dah tunang, dia tak halal lagi kan. Tapi hak banyak jenis ni dia ingat tunang tu dah boleh dah. So kadang mak ayah pun tak cakna ni kan. Betul berlaku banyak jenis macam tu. Dah tunang tadi, bawa balik tunang balik rumah makan sama kan bakal suami kamu. Itu bakal suami, belum tentu berkahwin dengan anak kita lagi tak. Jadi maknanya macam ni lah pada saya macam ni. Kalau nak keluarga berkat, kalau nak hidup berkat, mula daripada awal lagi carilah keberkatan. Maksudnya dalam perhubungan pertunangan tu jagalah keberkatan. Jangan, kalau boleh, sebab tu bertunang jangan lama-lama. Bila lama-lama dia kata bila bertunang banyak masalah datang. Betul lah, sebab bukan apa, sebab syaitan tu. Syaitan bila tengok tunang, dia tahu ini akan membawa kepada perkahwinan. Syaitan kan tak suka orang berkahwin. Maka sebab tu dia mari, waktu ni tunang dia mari sangka buruk dengan tunang dia. Sebab syaitan lah, dia tak suka. Sebab tu kata tunang jangan lama-lama. Cuma sekarang ni sebab apa? Bila tunang tu bagi tempoh nak cari duit hantaran. Itu masalah. Hantaran tu tak wajib pun. Yang wajib mahal, tapi dah budayanya macam tu kan. Sian kat bakal suami tu kan. Kawan tu kerjanya nyapu sampah, gaji sebulan 1,000 je. Nak minta pula hantarannya 20,000. 20,000 mahal, 300 je Selangor ni kan. 300 boleh je. Nak kahwin esok boleh, mahal. Tapi kita menyusahkan sampai mahal 20,000. Kawan tu kerja sebulan 1,000, maka dia simpan duit, dapat simpan 500. 500 dia nak makan 500 je. Berapa lama nak menunggu tu? Betul tunang lah 4-5 tahun. Dah sekali putus tunang. Jadi kita zalim pada anak-anak kita sebab kita menyusahkan perkahwinan itu. Sunnah Nabi memudahkan, kita menyusahkan. Tak ada, ini subjektif. Kalau kita hak jenis mampu tak apa. Ini tengoklah bakal menantu kita tu macam mana keadaan. Jadi kadang tu bila tunang tu, isteri kita dia tunang lama kan. Kita yang menjadikan dia ni buat maksiat. Sebab apa? Kawan tu nak kahwin tapi kerana tadi nak menunggukan duit kan. Akhirnya pergilah dating lah, jumpa sana sini. Tak apalah, itu tunang kamu. Jadi kita pun bersokongkol dalam maksiat mak ayah. Kalau awal-awal sebelum tunang, sebelum kahwin pun kita dah buat maksiat, maka hilang berkat. Hilang berkat nanti. So pada saya, sebelum cari keberkatan tu sebelum nikah lagi. Waktu bertunang, dia jaga pergaulan. Dalam kenduri kahwin, pastikan kenduri kahwin tu ikut syariat.
InsyaAllah kalau daripada awal proses perkahwinan tu kita dah ikut syariat, InsyaAllah dalam perkahwinan hidup suami isteri itu lebih berkah, lebih berpanjangan. Wallahu'alam. Boleh. Minta maaf dan salah silap. Yang baik pada Allah yang Maha Tahu atas kekurangan kelemahan isteri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggunakan kita keluarga yang bahagia pada akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi al-hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.